Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri APEC Welcome Reception yang berlangsung di Exploratorium Museum Pier 15, San Francisco, Amerika Syarikat. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Resepsi tersebut dihoskan oleh Bandar San Francisco dan Jawatan Kuasa Hos APEC San Francisco bagi mengelukan Ketua-Ketua Ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation APEC serta delegasi yang menghadiri AELM. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Exploratorium Museum dialulukan oleh Mr. Ethan Rosenweig, Acting Chief of Protocol, Department of State, Amerika Syarikat. From the Mission to the Castro, the Golden City. More than 20 million people visit here every year. More than 3 million people live in. Resepsi dimulakan dengan ucapan-ucapan ringkas daripada London Breed Mayor San Francisco, Gavin Newsom, Governor California, Puan Yang Terutama Kamala Harris, Timbalan Presiden Amerika Syarikat dan Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat. Thank you all again for being here and welcome to San Francisco. Thank you. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan visi bersama untuk mencapai kestabilan, keselamatan dan kemakmuran bagi rakyat di rantau Asia Pasifik kekal menjadi teras kepada kerja APEC dan betapa relevannya perkara itu dalam dunia yang semakin bersaling hubungan dengan konflik geopolitik yang semakin memuncak baru-baru ini di Timur Tengah mengganggu usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran dan kestabilan ekonomi. Sebelum itu, Baginda mengetengahkan penyertaan ekonomi APEC dalam beberapa rangka kerja pelbagai hala seperti ASEAN, G20, Pacific Islands Forum and the Pacific Alliance yang semuanya berasas dalam mempromosikan kerjasama dan memajukan masa depan inklusif, berdaya tahan, aman dan mampan untuk ekonomi dan wilayah. Oleh itu, APEC titah Baginda harus terus mengukuhkan perkongsian dengan rangka kerja yang mempunyai visi dan matlamat yang sama dan meneruskan kerjasama dalam menangani cabaran seperti perubahan iklim. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Informal Dialogue and Working Lunch with Guest Economists. Menyentuh mengenai kebimbangan yang semakin meningkat tentang kejadian cuaca ekstrim dan kesan buruknya terhadap kehidupan rakyat, alam sekitar dan ekonomi, Baginda bertitah menggesa keperluan untuk menangani ancaman global dengan mengamalkan amalan-amalan yang lebih mampan dan melabur dalam teknologi yang berdaya tahan iklim. Dalam konteks itu, tema Amerika Syarikat mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua titah Baginda adalah relevan. Baginda menekankan usaha-usaha kolektif APEC untuk melaksanakan Bangkok Goals on Biocircular Green Economy akan terus berkepentingan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh yang demikian, Baginda mengalu-alukan kerjasama melalui institusi iklim serantau seperti Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam yang akan menyumbang kepada pembangunan pakar dan peningkatan kapasiti dalam menangani isu-isu berkaitan iklim di rantau ini. Mesyuarat berlangsung di Moscone Center, San Francisco, Amerika Syarikat. Perbincangan tertumpu kepada kemampanan, iklim dan peralihan tenaga yang adil. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Baginda dialu-alukan oleh Mr. Ethan Rosenweig, Acting Chief of Protocol, State Department, Amerika Syarikat. APEC Economic Leaders Informal Dialogue and Working Lunch sesi pertama dimulakan dengan ucapan Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC.
Dalam titah, baginda mengimbas semula mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC yang pertama di Black Island 30 tahun lalu dan komitmen untuk mencapai kestabilan, keselamatan dan kemakmuran bagi rakyat di rantau Asia Pasifik. Baginda juga berangkat menghadiri Second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF Leaders Meeting. Mesyuarat dimulakan dengan ucapan Presiden Amerika Syarikat. Mesyuarat memberi peluang untuk menandakan kemajuan ketara yang dicapai sejak pelancaran IPEF pada bulan Mei 2022 di Tokyo, Jepun. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat ke majlis perjumpaan dengan Dr. Brandon Nelson, Naib Presiden Kanan Syarikat Boeing dan Presiden Boeing Global, dan majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Vo Van Tuong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Semasa perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Sosialis Vietnam, Baginda dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama untuk mengukuhkan lagi kerjasama erat termasuk perdagangan dan ekonomi, pertanian, pelancongan dan pertukaran antara masyarakat. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Ke bawah Duli Maha Mulia mula-mula berangkat ke majlis perjumpaan dengan Dr. Brandon Nelson yang berlangsung di Four Seasons. Majlis perjumpaan ini adalah yang pertama antara Baginda dan Dr. Brandon Nelson. Perbincangan termasuk perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan syarikat Boeing. Semasa perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Sosialis Vietnam, kedua pemimpin menyentuh pengukuhan kerjasama memastikan Laut Cina Selatan yang stabil, selamat dan aman. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat ke majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Majlis perjumpaan dua hala berlangsung di St. Regis. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan tersebut, ke bawah Duli Maha Mulia bertitah 2023 menandakan ulang tahun ke-5 Strategic Cooperative Partnership antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan harapan untuk terus sama-sama berusaha bagi meningkatkan lagi persahabatan muhibah yang telah lama wujud antara kedua-dua buah negara. Mengenai hubungan dua hala, Baginda berpuas hati dengan kemajuan dalam kerjasama perdagangan dan pelaburan, pertanian dan perikanan, pendidikan dan pertukaran antara masyarakat. Baginda juga menyatakan kerjasama telah memperluaskan big data dan artificial intelligence. Baginda maklumkan fasa pertama projek Heng Yi telah selesai dilaksanakan dan fasa 2 dengan perjanjian ditandatangani pada 8 November 2023 akan bermula. Dengan persetujuan China, Baginda menyatakan harapan terhadap penyelesaiannya menjelang akhir tahun ini. Baginda seterusnya menzahirkan penghargaan atas biasiswa-biasiswa dan latihan yang ditawarkan oleh Heng Yi yang membantu negara membina kapasiti teknikal dan tenaga manusia. Di samping itu, Baginda menyatakan negara Brunei Darussalam berminat untuk memanfaatkan kepakaran China dalam bidang-bidang tenaga yang boleh diperbaharui dan inisiatif hijau yang akan melengkapkan usaha-usaha nasional dan serantau. Tambahan pula, Brunei juga berminat untuk meneroka dan mengembangkan ekspor produk pertanian dan perikanan ke China. Menyentuh mengenai hubungan antara rakyat, Baginda berpandangan penyambungan semula perhubungan antara Brunei dan China akan menggalakkan lagi sektor pelancongan masing-masing. Baginda menekankan kepentingan untuk memastikan Laut Cina Selatan akan terus aman dan stabil. Baginda seterusnya bertitah sebarang ketegangan di rantau ini adalah perkara yang amat membimbangkan dan apa jua isu yang timbul perlu ditangani melalui dialog dan perundingan secara aman berdasarkan undang-undang antarabangsa termasuk 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea. Baginda berharap akan dapat bekerjasama rapat dengan China dalam merundingkan
Code of Conduct yang akan bermakna kepada kedua-dua pihak dan menjadi contoh kepada masyarakat antarabangsa dari segi hasrat kolektif ke arah keamanan dan keselamatan di rantau ini. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Rakyat China mengetengahkan tentang sejarah persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China.